Okay, Assalamualaikum and good day to all of you. So in this chapter, kita akan continue chapter 4, categories in business tourism. So in chapter 4 ni, dia adalah sambungan kepada chapter 3 iaitu pest analysis sebenarnya. Okay, dia lebih detail mengenai macro environment. So just nak terang balik kat korang semua, macro environment ni adalah analisis terhadap sekeliling organisasi tersebut, baik dari sudut politik, baik dari sudut environmental, baik dari sudut sosial dan juga demografi, daripada sudut teknologi. Okay, so PEST, political, economical, social dan teknologi. So in chapter 4 kita akan tengok lebih detail apa contoh-contoh. For example, kalau syarikat tu adalah syarikat airline ke atau hotel ke, ataupun kita tengok jenis business tourism itu sendiri, bagaimana benda tu dipengaruhi oleh macro environment sekeliling mereka. Okey, dan apakah yang menentukan impact terhadap organisasi mereka berdasarkan analisis yang kita buat tu. Okey, so first kali kita tengok slide pertama, sectors of business, travel and tourism. Okey, ini secara ringkas apa sektor yang ada dalam business, travel and tourism. Macam kita tengok dekat chapter 2, dia hampir je sama. Alright, dia ada supplier, okay, and then dia ada specialist market, dan dia ada intermediaries. Okay, so ini orang yang memberi servis kepada buyer, okay, yang menjual barang kepada buyer. So specialist market ni dia lebih pada fokus kepada activity tourism, activity business tourism itu sendiri. For example, meetings and convention. Okay, so dia hanya fokus terhadap semua mesyuarat dan semua convention sahaja. Termasuk juga incentive travel, exhibition and trade fair, product launch dan training courses. Alright, so dia hanya focusing on certain event sahaja. Okay, so itu specialist market. And then supplier pula macam biasa, dia ada transportation, ada destination dan juga venues. Ada banyak lagi sebenarnya. Ada accommodation yang dia tak masuk dalam ni. Okay, yang kita dah tengok dekat chapter 2. Kalau intermediaries pula, ada business travel agent, event production company dengan ground handler. Okay, so intermediaries ni macam biasa kita ingat balik, dia adalah orang tengah. So ni yang akan buat untung atas angin tu lah. So between buyer dengan seller, dia adalah penghubung kepada business tourism tu. Okay, so kalau kita tengok apakah faktor ataupun yang menentu kepada impact. Okay, apakah yang menjadi penentu kepada impact of macro environment? So apa yang menjadi faktor dia? Yang pertama adalah scale. So scale ni adalah size dia. This is referring to pada size of the company. Kalau company tu small medium size, dia punya impact tidak begitu tinggi berbanding dengan large enterprise. Sebab bila large enterprise ni kita ada ramai pekerja, dan bila ramai pekerja ni, bila apa impact yang menekan syarikat tersebut, kita akan terasa. So kalau macam setakat syarikat tu kecil, impact dia mungkin tak begitu ketara lah. Okay, dia akan ada impact juga, tapi tidak begitu kuat lah. Sebab syarikat kecil ni, dia punya modal pun kecil, okay, dan dia punya business pun kecil, perolehan pun kecil, staff pun tak ramai. Okay, so dari segi demografik, dari segi teknologi, dia tidak mempengaruhi begitu ketara lah berbanding dengan syarikat besar. Okay, and then ownership pula, dia pemilikan siapa? Jenis pemilikan pertama adalah pemilikan syarikat kerajaan. For example, dia ada link dengan kerajaan, GLC lah orang panggil. Contoh kita ambil contoh macam Malaysia Airline. Okay, Malaysia Airline ni ada saham yang kerajaan pegang dalam Malaysia Airline tu, di bawah khazanah nasional lah. So basically bila syarikat ni ada pegangan oleh kerajaan, segala keputusan ni dia akan ditentukan oleh kerajaan. Tu sebab public sector organisation ni dia ada political decision making and social and economic objective. So dia bergantung kepada kerajaan itu sendiri. And then number 2, kita ada private sector. Private sector ni swasta lah, macam syarikat-syarikat kebanyakannya di negara kita ni. Okay, and then function, dia bergantung kepada function. Dia duduk di mana? Adakah dia supplier, atau dia adakah buyer, atau intermediaries. Okay, so lain kedudukan dia, lain dia punya macro environment. Okay, sebab buyer dia hanya focusing on membeli. So dia tak ada peduli pasal harga
harga-harga kos ke, dia tak kisah yang tu. Dia hanya pentingkan nak beli barang yang berkualiti. Kalau macam supplier, dia hanya fokus pada kos. Dia tak fokus sangat kepada benda-benda yang tidak membabitkan operasi syarikat dia. Okey. Sama juga dengan intermediaries lah. Intermediaries dia hanya fokus kepada mencari buyer dan supplier saja. Dia tak fokus pada barang. Alright. And then geographical markets, faktor yang keempat. Yang ni ketiga, yang tu keempat. Geographical market, dia kita tengok siapa customer dia orang. Adakah daripada domestik? Domestik ni dalam negara sahaja, ataupun dia datang daripada international, inbound dan outbound. Okay. International ni dari luar negara ni dia ada dua hala. Satu inbound. Inbound maksud dia bawa turis daripada luar, bawa masuk ke dalam negara kita. Tu inbound. Kalau outbound, kita bawa pelancong kita, orang rakyat kita pergi melancong ke luar negara. For example inbound ni lebih kepada, contoh ada group lah daripada Itali ke, beramai-ramai nak melancong kat Malaysia. Tu adalah inbound. Kita syarikat yang berada di Malaysia dan kita tolong bawa dia orang masuk ke Malaysia. Tapi untuk outbound pula, contoh macam haji, kita bawa pelancong daripada rakyat kita, okey, yang nak melancong untuk pergi haji atau umrah, kita bawa dia ke Mekah. Okey, so kita bawa dia keluar. Tu maksudnya outbound. So in, out. So kita tahulah in masuk, out maksudnya keluar. So geographical markets ni pun menjadi penentu dari segi faktor microenvironment, sebab bila domestic market, dia hanya fokus kepada dalam negara saja. Apa yang berlaku dalam negara itu sahaja yang mempengaruhi dia orang. Tapi untuk international market, dia mempengaruhi dua buah negara. Contoh dia nak pergi ke mana. Alright, so contoh COVID sekarang ni. So COVID ni memang mempengaruhi international market secara menyeluruh lah. Yang mana kita tak boleh nak keluar masuk sesuka hati lah. Right, so dia memang sangat mempengaruhi dua buah negara. Bukan setakat Malaysia je. Kalau domestik ni selalu kalau macam banjir kan dalam negara kita je. So kita je lah yang terasa. Orang luar tak ada terasa apa-apa. Okay, so dia tu different dia lah, beza dia. Okay. Alright, so kita ambil contoh kat sini. Most important factor in macro environment ni, kita bagi contoh. For example, first kali kita tengok airline, syarikat penerbangan. Macam mana pest analysis dia, macro environment dia. So first kita tengok contoh ni, contoh pemilikan. Ni state owned, iaitu kerajaan punya. Syarikat kerajaan. So bila syarikat kerajaan ni, political decision on level of public sector financial support that will be given to the airline. So apa saja peruntukan kita nak bagi kepada syarikat ni, dia mesti melalui politik punya decision. Dia kena tanya menteri-menteri tertentu, atau dia akan buat mesyuarat sama dia orang, so baru dia bagi keputusan sama dia nak bantu atau tidak. And then dia kata political decision on the ownership structure of the airline. So siapa yang akan pegang jawatan pengurusi? Selalunya dia mesti akan dilantik oleh kerajaan. Siapa dia punya CEO, siapa dia punya managing director. Selalu position yang tinggi ni akan ditentukan oleh kerajaan. Okay, and next dia kata state of the economy in the key market. So macro environment yang akan mempengaruhi syarikat ni adalah kat mana dia beroperasi. Contoh kalau dia beroperasi hanya untuk domestik, so setakat domestik sahaja dia punya macro environment. Kalau dia beroperasi international, so dia akan melibatkan luar negara lah. Okay, so dia bergantung kepada kat mana dia beroperasi. Kalau setakat dalam negara, mungkin macro environment ni tidak begitu besar. Okay. Alright, kita ambil contoh private owned airline pula. Ni swasta lah. So state of the economy in key market. Okay, tu sama dengan yang government punya company tadi. So kat mana saja kita beroperasi, kita dipengaruhi oleh pasaran di sekeliling kita. Dekat mana kita beroperasi tu. And then dia kata legislation and environmental performance and other operational matters. So apa saja yang diorang buat, diorang beroperasi berlandaskan undang-undang. Contoh kita nak buat syarikat, kita kena daftar menggunakan SSM. Contoh diikut peraturan yang telah ditetapkan, undang-undang lah. Okey, contoh kalau nak buat tu, nak buat ni, semua berdasarkan lisen dan berdasarkan undang-undang. And then dia kata ownership trend and the growth of the strategic alliances. Okay, so dalaman dia tu, dia ditentukan oleh sendiri, oleh syarikat tu. Siapa nak jadi CEO dia, siapa nak jadi managing director dia, dan juga kita nak berkembang tu. Contoh kalau kita nak tambah cawangan, sesama kita je, dalaman sahaja yang akan berbincang. Dia tidak melibatkan sebarang urusan dengan kerajaan lah. Tu bezanya macro environment antara dua buah jenis syarikat ni. So syarikat pertama tu dimiliki oleh kerajaan dan syarikat kedua dimiliki oleh swasta. Okay, so dia lain macro environment dia. Kita ambil contoh hotel pula. Okay, so hotel ni for example number one, yang ni bukan dari sudut pemilikan, yang ni dari sudut geografi.
Okay, so transnational hotel chain ni bermaksud dia syarikat hotel yang ada banyak cawangan di seluruh negara. Dia ada beza-beza tempat, dekat negeri ni dia ada, dekat negeri sana dia ada. Okay, so macam mana macro environment dia? Number one, state of the economy macam biasa, kat mana saja dia beroperasi. State of the economy in the key national markets and in the destination where the chain owns hotel. Okay, so kat mana sahaja hotel tu berada, key market dia, kat mana sahaja dia buka cawangan, state of the economy tempat tersebut mempengaruhi macro environment dia. And then number 2 dia kata cultural differences in consumer behaviour between different national market. Kalau kita ada buka cawangan luar negara, for example, budaya dia orang tak sama dengan budaya kita, so dia boleh dipengaruhi oleh culture daripada negara lain. Okay, tu di bawah kalau pest analysis tu bawah social tu lah. Okay, so kita akan tengok dia punya cultural differences, macam mana dia effect syarikat tu lah. Jadi dia punya budaya tak sama. And then number 3 dia kata different national legal system. Okay, undang-undang pun berbeza. Kalau hotel dekat Malaysia, undang-undang kita berlunaskan undang-undang di Malaysia. Kalau di Jepun, undang-undang dia berdasarkan Jepun. So dia lain, dia takkan sama. Jadi dia mempengaruhi sedikit dari segi employment law, iaitu undang-undang pekerja, majikan macam mana. And then dia kata dari segi cukai dan juga pemilikan, macam mana sistem pemilikan dia. Dia tak sama, setiap negara dia akan berbeza-beza. So kalau kau ada syarikat yang ada banyak cawangan di luar negara, so macro environment dia akan meliputi luar negara juga. Okay, tu sebab saya cakap bila dia ada international punya company, dia akan dipengaruhi oleh negara yang kat sana juga, macam mana dia punya macro environment. And last one dia kata development in global distribution system. Okay, so transnational hotel ni dia selalu pakai sistem yang mana kita boleh menguruskan kita punya hotel tu daripada negara asal. Contoh daripada Malaysia, kita boleh tengok hotel dekat China macam mana beroperasi, dia ada statistik dia lah. Jadi kita ada kemudahan dari segi sistem dekat situ, supaya tak adalah perlu kita kena contact sepanjang masa. Alright, so kita boleh tahu performance syarikat kita. Alright, untuk small independent hotel ni, hotel yang kecil-kecil lah, yang selalu ada dekat bandar-bandar, alright, yang ada satu je cawangan, dia tak ada kat tempat lain dah. Alright, so first of all sama je kat mana, apa state of economic tempat hotel tu dibuka, kat negara mana. For example, kalau kat Malaysia ni, kalau setakat dia cawangan ni dalam Malaysia sahaja, so apa saja micro environment dalam Malaysia dia sajalah mempengaruhi dia punya pest analysis. Okay, dia punya macro environment. And then number 2 dia kata national legislation on everything from employment to food and hygiene. Dia pun masih kena ikut undang-undang dan peraturan, tetapi undang-undang dia hanya di negara tersebut sahaja, so tidak membabitkan negara luar lah. Jadi apa saja polisi yang kita nak buat, apa saja syarikat kita nak buat dari segi macam HR, macam naik gaji, macam bonus ke apa ke, nak daftar syarikat ke, semua ikut undang-undang negara kita je. Okay, tak perlu consider untuk yang lain lah. And then number 3 dia kata the price of goods and services and the level of inflation. So kita hanya dipengaruhi oleh ekonomi dalam negara. For example, kalau dalam negara barang mula naik, jadi kita akan pun terkesan juga. Jadi dan juga level of inflation. So inflation ni bawah faktor, kalau pest analysis tu bawah ekonomi. Okay, so kita akan tengok inflation ni, kalau orang tak nak berbelanja, so dia mempengaruhi. Contoh sekarang COVID kan, COVID ni orang macam takut sikit nak berbelanja sebab kita tak tahu keadaan ekonomi sekarang. So semua orang tak nak belanja, jadi duit tu tak berjalan. So inflation tu boleh mempengaruhi kita. Sebab bila kita ada syarikat dekat dalam negara ni, apa saja berlaku dalam negara ni kita akan terasa terus. Okay. And then number 4 dia kata national interest rates and their effect on investment decision. So kadar orang kata kadar faedah ni, yang ni menentukan kita punya bisnes operasi tu untung ataupun rugi. Selalunya ni ditentukan oleh bank negara lah, kadar faedah ni, dan dia bergantung pada ekonomi negara tu. Kalau ekonomi negara bagus, kadar faedah tu akan rendah. Tapi kalau ekonomi tak bagus, kadar faedah tu akan tinggi lah. Jadinya kita punya keuntungan pun akan terganggu lah. Okay? So tu perbezaan antara syarikat hotel yang duduk di dalam sebuah negara sahaja ataupun dia ada cawangan di luar negara, dekat tempat-tempat lain. Okay? Alright. Contoh yang seterusnya, yang ketiga, kita tengok pasal specialist intermediaries. Contoh, kita ambil incentive travel agency.
Kalau incentive travel agency, apa macro environment dia? State of the economy on the generation zone. So kat mana kedai tu, travel agent tu buka kat mana? Kalau dekat Kuantan contoh, so macro environment dia dipengaruhi oleh ekonomi di Kuantan. So macam mana Kuantan berbelanja? Macam tu lah. Kalau ekonomi kat situ bagus, means bagus lah. Okay. And then number 2, dia kata development in thinking in human resource management. Okay. Idea-idea baru dalam human resource. Kalau korang ingat semula insentif travel ni adalah hadiah yang diberikan kepada pekerja yang berjaya mencapai certain performance. Kita bagi dia percutian lah. Okay, so kalau benda tu berubah, for example kita semakin ramai orang yang menggunakan produk insentif travel ni, so kita punya syarikat pun akan berkembang dengan lebih bagus. Sebab dia bergantung kepada syarikat juga. Kalau tak banyak syarikat yang bagi hadiah percutian kepada pekerja, kuranglah orang ambil insentif travel ni. Jadinya tak menguntungkan lah. Jadi dia bergantung kepada development in thinking in human resource. Berapa orang yang implement konsep macam tu? Kalau tak ramai orang implement, means tak ramai lah orang akan order insentif travel ni. Okay. And then number 3, dia kata political stability in the destination. Kat mana travel agency tu beroperasi, macam mana keadaan politik dia. Stabil tak stabil, aman tak aman, tu pun akan mempengaruhi macro environment dia. Okay. And then last one, dia kata cukai, taxation policy towards incentive travel. Okay, kalau cukai tu banyak sangat, mungkin cost untuk buat travel, incentive travel ni agak tinggi lah. Okay, jadinya kita kena tengok juga kadar percukaian di tempat tu lah macam mana. Okay, cukai pelancongan dan sebagainya. Okay, so tu incentive travel. Next kita pergi pada product launch organizer. Product launch organizer ni tugas dia buat product launch. Dia organize product launch tu. Contoh kalau kita nak lancarkan produk, kita akan cari product launch organizer ni, tolong arrangekan untuk kita. Buat kat mana, apa kita nak letak dalam product launch kita, nak buat bunga api ke apa ke, nak pakai artis ke, semua dia akan tolong uruskan. Okay. So first kali dia kata state of the economy of the generation zone. Macam biasa, semua dipengaruhi oleh ekonomi kat mana benda tu berada. Okay, and then new communication and entertainment technologies that can be used in the launches. So apa teknologi baru kita nak lancarkan produk? Sekarang ni, zaman dulu kan, kalau kita nak lancarkan sesuatu, kita hanya potong ribbon. Tapi tu cara old school lah, cara lama. So syarikat ni sentiasa mencari cara baru untuk melancarkan produk. Kenapa? Sebab dia nak orang ingat cara yang berbeza kita launch produk tu. Takkan asyik sama je. Kalau sama nanti orang ingat, ni brand mana yang launch hari tu. Jadi orang tak ingat. Selalu dia akan buat event-event yang menarik. Tu sebab produk launch ni mahal. Sebab kita terpaksa custom made cara kita nak launch produk tu. So tu bergantung pada teknologi jugalah, teknologi komunikasi dan juga entertainment. Alright. And then last one, dia kata political stability in the destination. Kalau politik tak stabil ke area tu, macam mana kita nak buat product launch? Okay, so tidak aman tempat tu, asyik bergaduh, ada rusuhan dan sebagainya. Okay, so tengok kepada tempat tu macam mana lah dia punya keamanan tu. Okay, alright. So ni geography of the macro environment. Kalau korang tengok dalam ni, organisasi terletak di tengah. Bayangkan ni organisasi korang. So macam mana kita nak nilai kita punya macro environment? Besar mana? Besar luas dia tu. Alright. So for example, kalau syarikat kita lokal, hanya duduk di dalam negara, faktorsnya akan dipengaruhi oleh kawasan setempat saja, in the local area saja. Contoh kalau dia buka Kuantan, Kuantan je lah dia punya pest analysis. Tak perlu sampai Malaysia ataupun sampai negara lain, tak perlu. Kalau regional ni bermaksud apa tu? Macam Pantai Timur, okay, macam Pantai Barat, ada di wilayah. Yes, region adalah wilayah. Alright. So kalau wilayah tu dia ada cawangan kat Pantai Timur, contoh ada Kelantan, Terengganu, Pahang, dia ada cawangan tiga-tiga negeri ni. So dia akan dipengaruhi oleh tiga-tiga negeri ni lah. Okay. And then kalau national, satu Malaysia dia ada syarikat tu. So dia akan dipengaruhi oleh satu negara tu. Apa sahaja yang berlaku dalam negara tu, kita akan terasa lah. And then international, kita akan babitkan dua buah negara. Okay, primarily more than one country, but not truly global. Kenapa not truly global? Sebab dia hanya fokus pada dua buah negara sahaja. Contoh kalau kita ada cawangan di Singapura, so kita dan Singapura saja, tak ada babitkan negara lain. So apa yang berlaku kat negara lain tu tidak akan mempengaruhi kita. Tapi kalau kita syarikat yang global, means satu dunia ni kita ada banyak cawangan. Yang ni yang akan betul-betul pengaruhi kita banyak
macro environment lah. Dan kalau korang tengok gambar rajah ni, dia makin lama makin besar bulatan itu menunjukkan betapa besar je macro environment korang. Kalau setakat macam lokal ni kecil je macro environment dia, sebab dia sekadar dekat kawasan itu sahaja. Tapi kalau syarikat tu sampai global, dia besar lah. Itulah makna gambar rajah ni, kenapa dia bulat dan makin besar. Ini secara geografinya lah. Okay, alright, so next kita tengok pada ni. Okay, slide yang ni tak ada dalam slide korang. Saya tambah yang ni sebagai attendance kepada korang yang telah berjaya tengok video ni setakat ini. Okay, so saya perlukan kerjasama semua, ya, untuk ambil handphone atau pinjamlah handphone siapa-siapa, adik ke, abang ke, mak ayah ke, pinjam sekejap dan scan QR ni, dan jawab attendance dalam tu. Ni wajib dan jawab hanya sekali je. Contoh korang first time tengok video ni, okay, masuk ke attendance korang dalam tu sekali je. Lepas ni kalau korang nak ulang balik video ni, tak perlu dah isi. Ni untuk yang pertama kali sahaja. Saya hanya nak lihat siapa yang belum tengok video ni. Dan untuk contohlah, let's say lepas ni saya akan buat video untuk chapter yang lain, slide ni akan duduk di merata-rata. Tak semestinya duduk kat slide yang ni atau berada di slide yang orang kata slide yang di tempat-tempat yang strategik, orang kata. Alright, so slide yang ni dia akan sentiasa ada di mana-mana, di depan, mungkin di belakang. Alright, sebab saya tak nak nanti korang skip the video. So, okay, dan tolong saya minta kerjasama yang dah tengok video ni, tolong jangan beritahu kat kawan kat mana attendance ni berada. Sebab saya kalau boleh nak semua student tengok video ni sampai habis. Okay, dan saya tak nak korang, kalau kita tak boleh nak tolong kawan kita untuk jadi cerdik, jangan kita bantu dia untuk gagal. Tolong sangat-sangat, biarlah dia usaha sendiri. Alright, so kalau boleh scanlah QR code ni. Okay, kalau ada apa-apa masalah tak boleh nak scan ke, dia kalau nak scan QR code ni, gunalah application QR scanner. Ataupun korang ada certain handphone macam kalau handphone tu baru-baru ni, tak perlu pun, contoh iPhone kan, korang just buka je kamera, tala je ke QR code ni, dia akan detect lah. Terus isi apa dalam tu. Kalau tak boleh detect, buka kamera dia tak detect, korang boleh guna dekat Facebook ataupun korang type je dekat Google QR scanner. Dia akan tolong scankan kod ni. Dia akan bukakan lah. So insyaAllah semua boleh buat benda ni lah. Okay, saya harapkan attendance akan full lah. Okay, so menunjukkan korang dah tengok video ni. Isi sekali je, tak perlu isi banyak kali. Okay, alright, so kita sambung. Jangan lupa scan. Pause lah video ni. Kalau tak sempat nak scan, boleh pause dulu video ni dan scan QR code ni. Alright, so kita sambung sikit lagi. Alright, the impact of macro environment lagi. So kalau dalam financial management dari sudut keuangan, okay, fiscal incentive may be available for government for certain project. Okay, kita kena tengok kat mana kita berdapat sumber insentif, iaitu modal-modal yang percuma diberi oleh kerajaan ni. Contoh macam grant ataupun modal-modal permulaan. So kita kena tengok dari mana sudut mana kita beli. Banyak sebenarnya, daripada tekun, okay, daripada kerajaan sendiri, daripada bank negara. Kadang dia ada bagi pinjaman lah untuk kita memulakan bisnes kita atau kita nak buat projek-projek tertentu lah. Okay, and then kita kena tengok interest rate, macam mana kadar faedah, macam tadilah. Okay, kalau kadar faedah terlalu tinggi, mungkin kita nak buat pelaburan pun susah lah, sebab kita nak bayar balik tu sangat tinggi. Okay, so interest rate ni memang memain peranan dari sudut kita punya bisnes lah, pinjaman kita. Okay, and then the economic situation affect the low cost of goods and service purchased by the organisation. So macam mana keadaan ekonomi di tempat tu? Adakah barang pun mahal? Okay, sebab kalau ekonomi situ teruk, maknanya barang akan naik, barang akan menjadi mahal. Kalau keadaan ekonomi kat situ bagus, barang akan duduk di paras yang orang kata boleh diterima lah. Okay, and service is purchased by the organisation. So apa saja yang kita beli, apa saja yang kita jual, dia akan dipengaruhi oleh ekonomi di tempat tersebut lah. Okay, and then next kita tengok demographic change may affect the labour market and lead to the increase or reduction of labour cost. Okay, contoh kalau kita selalu ambil pekerja asing, tapi di sejak COVID ni pekerja asing banyak kena hantar keluar, jadi kita terpaksa ambil pekerja orang lokal lah. Tapi kita kena ingat, orang lokal ni perlukan pekerjaan. Memang dia mahal sedikit. Kenapa kita ambil ramai pekerja asing? Sebab dia sanggup dibayar murah. Dan orang kita ni terlalu memilih nak gaji besar-besar kan. Okay, so nak tak nak kita terpaksa lah tengok perubahan ni. Sekarang ni COVID ni memang banyak berubah lah. Banyak orang dah start
orang warga asing dah banyak start kena hantar, dan sekarang dah dibekukan pun. Okay, lesen untuk mengambil pekerja asing ni, dia terpaksa bekukan dulu, dan dia patut utamakan pekerja setempat lah, orang lokal. And then new technologies require investment. Okay, kalau lah kita ada teknologi baru, kena invest, nak beli laptop baru, nak beli komputer baru, semua tu memerlukan duit, memerlukan pelaburan. Okay, so syarikat kita janganlah duduk old school sangat, kena invest dalam teknologi, internet dan sebagainya, itulah telefon, paling kurang lah, paling basic kena ada lah. Alright, so tu dari segi financial management. Next, dari human resource pula. Dari sudut human resource, kalau dalam syarikat korang bekerja di HR, human resource ni, so apa macro environment yang mempengaruhi korang? So first kali dia kata law of labour. Law affect labour management. Contoh sekarang undang-undang sekarang macam mana dari segi pengambilan pekerja. Okay, sekarang memang tak boleh ambil pekerja asing, sekarang memang pekerja dalam negara sahaja. So tu undang-undang baru lah tu yang kena ikut. Contoh and then number 2 dia kata economic situation will affect the cost of labour. So keadaan ekonomi sekarang ni macam mana? Kalau keadaan ekonomi kita teruk, kos untuk kita dapatkan pekerja tu memang akan makin tinggi lah. Jadi kita terpaksa kurangkan pekerja. Macam sekarang ni COVID ni memang memberi impact kepada ekonomi kita. Jadinya kita tak boleh nak ambil pekerja yang ramai sebab kos kepada kita. So kita tengok ikut keadaan ekonomi sekarang. Okay, and then number 3 dia kata social concern. Contoh, plight of the disabled people may influence recruitment policy. Contoh macam orang OKU ni, macam mana kita boleh tanggungjawab? Adakah kita nak ambil orang OKU ni atau kita reject terus? Okay, untuk syarikat yang bagus kita akan ambil pekerja OKU ni dan kita cuba untuk adjust macam dia ni boleh buat apa. Contoh, sebab kita kena ingat orang OKU ni pun memerlukan pekerjaan, dia pun perlukan sumber keuangan. So bantulah mereka ni. Okay, sebab dia orang ni orang yang susah dan tidak istimewa seperti kita. Okay, so bantulah mereka. So kebanyakannya social concern ni lah masalah, antara masalah utama lah. Okay, kita kena pastikan bahawa orang KU pun diberi tempat dalam syarikat kita. And then next, number 4 dia kata introduction of new technologies require staff training. Kalau kerja ke HR, training ni normal, kita yang akan handlekan training. Sebab bila ada teknologi baru, dia akan memerlukan latihan, dan kita terpaksa hantar staff kita untuk pergi training. So itu adalah impact yang akan dipengaruhi kalau kita berada di bawah human sector, human resource management sector. Okay, kita uruskan pekerja-pekerja ni. Alright, kalau dari segi operation pula, operasi, kalau kita duduk bawah operasi, apa yang akan mempengaruhi macro environment kita adalah undang-undang, laws on health and safety affect operating procedure. Macam mana undang-undang kesihatan sekarang ni? Contoh, kita kena buat saringan COVID, macam kita kena pastikan bahawa semua temperature kena ambil. So tu semua undang-undang kesihatan yang kita kena follow lah. Kalau macam kedai makan, banyak undang-undang kesihatan, kena suntik lah, kena pergi training lah, macam-macam dia akan ajar lah. Okay, so kita tengok undang-undang tu, pastikan kita ikut. And then number 2 dia kata social concern such as environmental issues will affect how organisation operate. Contoh sekarang isu alam sekitar. Contoh kalau syarikat kita ni sangat famous dengan pencemaran, so pastikan kita adjust supaya jangan memberi pencemaran yang terlalu banyak terhadap alam sekitar. Alright, so kita syarikat kita kena ubahlah cara operasi tu macam mana. Okay, and then number 3 dia kata new communication technology affect how business is done. Okay, teknologi ni sentiasa berubah dan sentiasa memudahkan kita. Makin lama makin cepat dan makin menjimatkan kos. So pastikan kita sentiasa update. Kalau kita bekerja di operasi, pastikan kita sentiasa update apa latest teknologi yang ada yang boleh bantu kita selesaikan kerja kita dengan mudah dan cepat. Okay, so sentiasalah tahu apa teknologi baru yang kita boleh gunakan. Okay, and then kalau kita duduk bawah marketing, marketing pula, apa dia punya macro environment? So legislation and regulation affect marketing. Okay, undang-undang dan juga peraturan mempengaruhi marketing. Contoh saya ambil contoh, kalau dekat Kelantan wajib kalau kita nak buat iklan, kita nak buat promosi, perempuan kena pakai tudung dan juga kena tulis dalam bahasa Jawi. Itu memang wajib. Kat Kuantan pun baru saja implement tahun lepas, kita kena wajib tulis Jawi dalam kita punya papan iklan atau nak buat promosi apa-apa, wajib ada kataan Jawi. Tak kisahlah untuk rumah ke, untuk kedai makan ke, even kedai papan tanda pun kena ada Jawi. Tu undang-undang lah. Kita tengoklah apa undang-undang setempat kita. And then number 2 dia kata economic situation affect the level of demand in the market. So macam mana keadaan ekonomi kat situ?
Kalau ekonomi teruk, kita nak dapat, kita promote lah macam mana pun, mungkin tak ramai orang akan beli. Sebab kadar ekonomi sekarang memang agak sukar lah. Contoh kat dalam COVID sekarang, memang demand agak rendah. So tengok juga ekonomi macam mana. And then number 3, developing lifestyle such as desire for healthy living can affect demand and lead to need to develop new product. Sekarang ni, zaman sekarang ni, orang dah ke arah nak makin sihat, makin cantik. So kita kena sentiasa hasilkan produk ke arah itu. Sebab sekarang dia punya trend, kita kena ikut trend lah. Apa yang sekarang ni lifestyle, ni di bawah, kalau personalisis tu bawah produk teknologi, dan juga bawah demographic changes dan social concern. So kita kena tengok macam mana keadaan sekarang ni, orang fokus kepada apa, dan adjust produk kita tu supaya kita ke arah itulah. Sebab kita nak capture customer, so kita kena ikut apa yang customer nak. And then last one, dia kata communication technology such as internet are available for use as marketing tool. So nak cara promosi paling jimat dan paling murah adalah menggunakan internet. Sebab internet ni free, kita bayar bil bulan tapi dia tak ada limit. So kita nak post apa-apa pun, post lah banyak-banyak kat social media ke, dekat mana-mana ke, kat YouTube pun even. So kita boleh post. Okay, so dia memudahkan kita. Tak perlulah kita nak keluar daripada office. Zaman bagi flyer dekat tepi jalan tu dah orang kata zaman lama lah tu. Tak ada dah orang buat promosi bagi flyer. Sebab kenapa? Kita bagi flyer, kita buang. Bagi flyer rumah ke rumah tu, end up orang buat apa? Orang buat alas potong bawang, orang buat alas meja. So benda tu hanya membazir. So sekarang ni kita hanya gunakan internet, ataupun contoh WhatsApp kan, kita boleh blast kat semua orang apa promosi terbaru kita, Facebook. Okay, so tu antara communication technologies bawah personalisis, kita boleh tengok juga. Alright, so ni macro environment of a convention center. Ni last part dalam chapter 4 ni. Okay, so dia ada 3 area kalau dalam sebuah convention center. Contoh kalau korang nak buat event nanti, bila korang ada sebuah convention center, korang kena tengok 3 macro environment ni. Okay, first kali, dalam convention center itu sendiri, dalam convention center kita ada berbagai staff, dan dalam tu sahaja dah ada banyak macro environment yang kita kena ambil kira lah. Okay, so itu dalam convention center operasi dia sendiri. And then kalau kita keluar, kita kena tengok kat mana beradanya convention center tu, where it is located. Kalau kat Kuantan contoh, macro environment Kuantan ni kita kena ambil kira. Kalau di lagi besar, okay, di luar pula, orang yang datang ke pusat convention kita tu, dia orang punya macro environment pun kita kena ambil kira, sebab dia pun akan mempengaruhi convention center kita. Okay, so kita kena tengok 3 macro environment ni. Ni kalau convention center lah, sebab dia lagi besar, sebab delegate dia akan datang dari merata-rata tempat. Okay, so kita kena tengok event kita tu, dan kita kena adjust berdasarkan macro environment ni lah. Okay, so kat sini ada terang sikit lah. Okay, generation zone ni selalunya daripada delegate. Kat mana, dari mana dia orang ni datang? Daripada country, different countries. Each have their own distinct national macro environment. So setiap delegate yang datang tu, contoh daripada banyak negara, dia ada banyak macro environment yang berbeza-beza. So kita kena ambil kira yang tu lah. Dan dia ada transition zone. Transition zone ni yang duduk kat mana, lokasi convention center tadi. So kita hanya fokus dekat kawasan tu sajalah. And then last one, dalam pusat convention itu sendiri. Okay, so dia setiap layer dalam pusat convention ni dia ada berbeza macro environment. So kita kena study lah untuk pastikan kita punya pusat convention ni sentiasa ada event dan sentiasa ada orang datang. Alright, so itu saja chapter 4. Alright, so saya harap korang boleh adjust lah dengan cara saya buat kelas ni. Okay, saya minta maaf sebab mungkin ada yang tak berapa selesa, ataupun yang mungkin tak biasa dengan keadaan ni. Tapi bagi saya ini lebih fleksibel dan lebih memudahkan kamu semualah. So anytime korang boleh tengok video ni. Let's say kalau korang nak study, nak recap back, atau nak ulang balik, contoh chapter 4 ni korang tak clear, korang boleh tengok balik video ni at any time. Dia tak ada limit pun. Okay, dan gunalah manfaat ni, teknologi ni sebagai membantu korang. Okay, dan ingat saya ulang sekali lagi, attendance tadi tolonglah isi, dan isi untuk pertama kali sahaja. Lepas pada tu tak perlu isi dah. Saya hanya nak tengok siapa yang belum tengok lagi video ini sahaja. Dan tolong jangan bagi tahu di mana lokasi attendance tersebut. Okay, tengok video ni penuh, dan insyaAllah kau akan jumpa attendance tu. Alright, so nanti kita akan jumpa on the kelas yang consultancy tu. Kita akan jumpa on the next class. Saya akan tanya korang lah pendapat korang mengenai
cara saya buat kelas ni. Kalau macam ni lebih mudah korang sebab dia tak perlu ada internet connection yang kuat. So YouTube ni boleh buka di mana-mana. Alright, so saya concern terhadap orang-orang yang tak ada kemudahan internet ni. Alright, so kalau bila saya record macam ni, korang boleh tengok at any time. Bila ada internet, contoh korang pergi MACD ke, pergi mana-mana ke ada wifi yang kuat, korang boleh buka dan tengok sekejap. Alright, so dan boleh save pun video ni, tak ada masalah. Okay, kalau sampai tahap perlu save lah. Alright, so kalau boleh dia lebih fleksibel dan tak perlulah kita ikut timetable yang begitu padat tu lah. Alright, so kita boleh buat at any time. Alright, so tengok macam mana nanti on the next class kita akan discuss balik benda ni. Let's say kalau mendapat sambutan yang memberasankan, kemungkinan on the next chapter saya akan buat macam ni. Patut sebab kita ada 2 kelas kan. Satu kelas kau tengok video, satu kelas lagi kita akan jumpa lah depan-depan. Sekejap je session tu, dalam 1 jam atau setengah jam kita akan bincangkan balik apa yang korang dah tengok dalam video tu, and then kita akan buat tutorial. Tu sajalah. Jadi memudahkan kamu semua dan memudahkan orang yang memerlukan jaringan internet ni, yang ada masalah dari segi internet. Alright, jadi itu saja. Jika ada apa-apa boleh contact saya di WhatsApp group atau boleh PM saya di WhatsApp, tak ada masalah, dua-dua pun boleh. Dan saya rasa itu saja setakat ini. Kita jumpa pada kelas seterusnya. Assalamualaikum.